Okey, ibu bapa datang ke sekolah secara drive thru akan melalui 5 checkpoint tanpa turun daripada kenderaan. Okey, kita akan ada meja checkpoint tersebut dan ada cikgu-cikgu yang bertugas di setiap checkpoint. Yang mana checkpoint pertama adalah depan pondok jaga iaitu imbasan suhu. Okey, kita akan cek suhu dan MySejahtera, scan MySejahtera. Jadi ibu bapa kalau boleh sebelum sampai sekolah tu bukalah apps MySejahtera siap-siap. Bila sampai dekat pondok jaga tu terus scan dan terus boleh pergi dekat checkpoint yang kedua tanpa ambil masa yang banyak. Kalau time sampai di checkpoint satu baru nak buka phone, baru nak buka app, takut masa situ drag. Jadi ibu bapa buka awal-awal apps MySejahtera. Okey, sampai checkpoint pertama, scan suhu, lepas tu scan MySejahtera. Habis dekat checkpoint pertama. Terus pergi dekat checkpoint yang kedua iaitu serahan dokumen. Serahan dokumen untuk tahun 2 dan 3 adalah berkaitan dengan gambar murid, gambar pasport murid yang terkini. Tulis nama dekat belakang gambar, tulis kelas anak mana, kelas mana dan hantar dekat guru yang bertugas dekat kaunter nombor 2. Parent duduk dalam kereta saja, cuma hulu dekat petugas yang bertugas dekat checkpoint. Itu adalah checkpoint yang kedua. Manakala pula adalah checkpoint yang ketiga iaitu berkaitan dengan bayaran yuran pendaftaran 2021 dan resit. Okey. Bayaran yuran ni boleh melalui dua kaedah. Yang pertama, tengok jumlah yang nak bayar iaitu sama ada nak bayar jumlah yang wajib bayar sahaja ke ataupun jumlah yang wajib dengan pilihan sekali. Letak dalam sampul, tulis nama anak dan nama kelas anak, serah dekat guru yang bertugas dekat checkpoint nombor 3 ni. Tulis siap-siap. Gambar 2 keping sahaja. Gambar pasport anak 2 keping, tulis nama dekat belakang dengan nama kelas. Okey. Serah dekat serahan dokumen. Kalau gambar tadi dekat serahan dokumen. Kalau checkpoint ketiga ni adalah bayaran yuran. Letak duit secukupnya di dalam sampul. Ni kalau kaedah kalau nak guna sampul lah. Letak duit cukup-cukup, jangan bagi kalau nak kena balance tak payah. Kalau nak balance ni makan masa pula. Kalau boleh minta kerjasama ibu bapa, letak duit cukup-cukup di dalam sampul, tulis nama anak, nama kelas dan jumlah. Terus tulis jumlah berapa. Lepas tu serah dekat guru yang bertugas dekat checkpoint yang ketiga ni. Okey, untuk kaedah secara online pula akan bayar dekat website yang kami akan berikan dan kalau bayar situ print receipt dua salinan. Yang pertama hantar dekat email soft copy dekat email yang akan kami berikan dan yang hard copy tu akan hantar pada hari pendaftarannya ni dekat checkpoint nombor 3 ni lah. Sebabnya cikgu nak tick yang dah bayar online tu bagi resit cikgu tick selesailah untuk murid tersebut bayaran yuran. Okey. Jadi untuk kita nak tahu ibu bapa yang nak bayar guna kaedah apa, saya akan maklum dekat PPM akan buat survey dengan ibu bapa tahun 3 dan 2 supaya ibu bapa tulis nak bayar full yang wajib ataupun ada yang nak termasuk dengan pilihan kedok. Okey. Jadinya tu nanti PPM akan buat survey lah nak tahu ibu bapa yang mana dia nak bayar yang wajib sahaja ke dia nak bayar dengan pilihan juga. Sebab apa? Sebabnya PPM akan maklum benda tu untuk tulis resit. Bila dia tahu parent ni nak bayar full, okey dia akan tulis resit untuk full. Jadi untuk resit pada hari kejadian PPM akan serah sahaja dekat ibu bapa. Ibu bapa kata nama Ahmad. Okey, PPM akan ambil resit yang nama Ahmad akan bagi dekat parent terus. Dengan jumlah yang kita survey itulah. Okey, itu adalah checkpoint yang ketiga. Yang keempat adalah sekiranya ada order apa tu? Lencana, kita akan bagi lencana di checkpoint kedai sekolah dan buku tulis kita akan bagi dekat checkpoint ni. Cikgu akan letak siap-siap buku tulis tu di dalam plastik
Dan parent yang drive through dekat checkpoint ni sebut nama murid dan kita akan terus bagi dalam plastik itu buku tulis murid tersebut. Dah bagi, boleh terus ke checkpoint yang seterusnya, iaitu checkpoint yang terakhir dah. Kita 5 saja. Checkpoint terakhir ni adalah berkaitan dengan buku. Okey, tahun 3 dan 2 sama, iaitu buku. Saya akan minta guru SPBT guru SPBT akan buat survey setiap kelas nak tahu berapa orang yang buku murid lengkap dan tidak lengkap. Sebab apa? Kalau yang lengkap tak ada masalah sebab dia terus boleh hantar. Maknanya pada dekat checkpoint nombor 5 ni hulu saja buku yang murid pegang tu yang cukup. Jadi cikgu akan bagi yang baru pula. Yang kalau tahun 3 cikgu akan bagi buku yang baru yang tahun 3, tahun 2 akan tahun 2. Jadinya kalau yang tak cukup, kalau yang tak cukup ni kita nak tahu sebenarnya sebab apa? Sebab kalau tak cukup akan dikenakan denda buku tersebut. Jadi ibu bapa yang anak dia buku tak cukup perlu masukkan duit secukupnya di dalam sampul dan serah dekat checkpoint ni. Yang tak cukup akan panjang memerlukan letak duit denda tersebut dalam sampul, tulis nama anak, nama kelas, nama buku yang hilang ataupun rosak tu serah dekat checkpoint ni. Okey, tu yang kalau tak cukup. Yang cukup tak ada masalah. Sampai dekat checkpoint 5, sebut nama anak, serah buku dan cikgu yang bertugas tu akan serah buku baru terus dekat ibu bapa. Lepas tu terus habis, boleh balik. Dan untuk pintu pagar kita ni bila dah habis checkpoint 5, kita mengharapkan kerjasama ibu bapa. Kalau pintu pagar keluar ni, seboleh-bolehnya semua menghala ke kiri. Sebab apa? Kalau semua nak menghala ke kanan, akan berlaku jam dekat dalam ni. Kita tak nak crowded dalam ni sebab menunggu parent yang nak ke kanan. Kalau boleh, ibu bapa kita minta tolong kerjasama ibu bapa. Lepas saja checkpoint nombor 5 ni, masa keluar daripada pintu pagar sekolah tu, terus ke kiri. Ambil ke kiri, tak ada kenderaan sebelah kanan, yang lalu terus bergerak ke kiri. Kalau nak ke kanan kita tak nak berlaku jam kat belakang ni, akan nampak crowded. Jadi makan masa pula situ. Masa pendaftaran tu. Okey, untuk pendaftaran masa pendaftaran kejap saya masuk satu-satu. Okey, untuk bilangan yang ada di dalam kereta kita galakkan kita terhadkan paling ramai 2 ataupun 1 orang sahaja digalakkan. Murid tak payah datang. Kita tak galakkan murid datang. Ibu apa je? Ibu atau penjaga sahaja dalam kereta tersebut. Sebab masa imbas suhu pun kita imbas driver sahaja. Murid tak payah datang. Okey. Dan ibu bapa tak perlu keluar kenderaan. Memang dalam kereta sahaja sepenuhnya 100%. Okey, berkaitan dengan bila pendaftaran tu untuk tahun 3 pada hari Selasa esok bermula 9 pagi. Okey, nanti saya akan edarkan jadual. Okey, sini saya maklum dulu. Untuk tahun 3 kita bermula pada jam 9 pagi. Untuk kita mengelakkan kesesakan tu saya telah hadkan macam pukul 9 sampai 9.30 hanya murid 3 Abu Bakar lelaki. 3.30 sampai pukul 10, 3 Abu Bakar perempuan dan kita akan rehat sekejap. 10.30 pula sampai pukul 11 murid 3 Umar lelaki dan pukul 11 sampai 11.30 murid tahun 3 perempuan. Kita dah separate macam tu, setengah jam untuk 15 orang murid. Kita tak nak bagi crowded. Kalau kita open je, semua terus datang mendadak semua jadi jam nanti. Kita dah bagi siap-siap. Tu untuk tahun 3. Sama juga untuk tahun 2. Tahun 2 kita akan buat pada hari Rabu bermula jam 9 pagi. Saya harap kerjasama ibu bapa boleh datang pada waktu yang telah ditetapkan. Iaitu tahun 2 sama juga. Bermula 9 sampai 9.30 murid lelaki 2 Abu Bakar. Okey, 9.30 sampai 10 murid perempuan 2 Abu Bakar. 10.30 sampai pukul 11 murid lelaki 2 Abu Bakar 2 Umar
dan 11 sampai 11.30 murid perempuan 2 Umar. Okey, saya akan edarkan jadual flow pandu lalu ni dan jadual di dalam grup kelas nantilah. Okey. Okey, berkaitan dengan buku teks tu, list buku teks saya akan minta guru SPBT Ustaz Abdul Hakim akan edarkan berapa jumlah buku dan jumlah buku sahaja dekat guru kelas masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Luqman Hakim atas taklimat yang diberikan sebentar tadi. Bagi melengkapkan taklimat kita, dengan ini majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Guru Besar Haji Muhammad Zuhasnan bin Abdullah untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Ustazah Dalilah binti Dahlan, barisan guru penolong kanan, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul secara alam maya. Tuan-tuan dengar, saya pula supaya kecek dengan dinding lagu ni. Jadi tapi inilah norma baru yang kita kena hadapi. Dan saya hendak memberi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang hebat. Satu tepukan gemuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana ibu bapa yang hebat membantu pihak sekolah dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan adalah ibu bapa yang terbaik. Tahniah diucapkan. Seperti yang kita sedia maklum, kita sangkakan panas, rupanya hujan di tengah hari. Kita sangkakan 2021 bolehlah bersekolah seperti biasa dengan SOP yang telah ditetapkan. Tetapi secara mengejut, Menteri Pendidikan mengumumkan untuk sesi persekolahan masih lagi ditutup dan sesi pembelajaran dan pengajaran diteruskan di rumah seperti yang telah kita amalkan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 saya telah briefing bersama dengan barisan guru-guru yang tuan-tuan boleh tengok bersama dengan saya hari ini untuk lebih bersemangat, untuk lebih memberi input yang bermanfaat dengan kaedah pengajaran yang lagi tepat dan juga padat. Saya bersama dengan barisan guru akan memberi komitmen yang terbaik kepada anak-anak dalam memastikan pendidikan anak-anak ini tidak terabai walaupun proses pendidikan berlaku secara alam maya, iaitu di rumah. Dan usaha pembelajaran dan pengajaran secara alam maya ini tidak akan berjaya tanpa usaha dan juga kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa penjaga yang memberikan kerjasama yang baik kepada pihak sekolah untuk menjayakan PDPR yang telah dirancang bersama. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan insya-Allah pada tahun 2021 ini kita akan lagi fleksibelkan model-model ataupun modul-modul yang telah dibuat. Kita faham dan kita tahu tentang kegusaran dan juga kekangan daripada ibu bapa yang ada di kalangan kita yang bekerja. Justru kita akan membuat secara lebih fleksibel, iaitu akan ada dua sesi ataupun dua versi. Versi pertama iaitu secara live bersemuka seperti kita sekarang ini, dan pada waktu yang sama sesi bersemuka ini dirakam dan akan diupload semula di dalam Google Classroom untuk ditonton berulang kali bersama oleh anak-anak kita. Jikalau ada di kalangan anak-anak kita yang tidak ada device di rumah kerana ibu bapa bekerja, ataupun ada di kalangan anak-anak kita yang terpaksa bergilir telefon untuk mengisi jadual yang telah ditetapkan, jadi kita putuskan setiap dalam Google Classroom itu mesti ada video yang diupload hasil daripada rakaman yang berlangsung secara terus pada sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Dan dari segi latihan pula, kita telah putuskan bahawa kita tidak akan memberi
dan menyediakan latihan yang boleh menyusahkan mak ayah. Bahkan kita menyediakan latihan-latihan dalam bentuk permainan, dalam bentuk kuis yang akan dapat menarik minat anak-anak didik kita. Jadi inilah perkara baharu yang kita kena hadapi bersama-sama. Kalau dulu proses pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan satu hala saja, iaitu melibatkan anak murid dan juga guru. Tetapi sekarang ini ia melibatkan tiga hala, iaitu pihak sekolah dan juga guru, ibu bapa dan juga pelajar. Jadi kerjasama yang baik di antara pihak sekolah dan juga ibu bapa inilah boleh membantu kecemerlangan anak-anak, insya-Allah. Jadi dari segi persekolahan pula, insya-Allah, jikalaulah tempoh PKP ini dipanjangkan lagi sehingga satu tarikh yang ditentukan, saya dok berasalah tuan-tuan, anak-anak nanti akan, kalau dibuka semula sekolah, insya-Allah akan dibuka lapor diri di bangunan Seridi Kota Putra yang baru, iaitu di sebelah Masjid Nasharuddin Shah. Okay, insya-Allah. Sekarang ini progres dia lebih kurang 60%, tinggal kerja-kerja terakhir sahaja lagi. Hasil berkat, hasil pertolongan, hasil sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan jugalah menggagahkan kami semua ni untuk terus berusaha mencari melengkapkan fasiliti anak-anak untuk memberikan pendidikan yang terbaik, justru meletakkan Seridi Kota Putra ini sederap ke depan berbanding dengan sekolah-sekolah rendah yang lain. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk pada hari ini saja, penyertaan secara alamaya kita ini adalah seramai 87 orang. 87 orang ibu bapa dan anak-anak hadir bersama-sama. Kalaulah kita buat di dewan sekolah kita, garanti tak muak dah ni tuan-tuan, melipah dah ni. Okey, tapi alhamdulillah manfaat teknologi yang kita ada ini, kita dapat berhubung bersama. Walaupunlah pada awalnya kita berasa kekok, anak-anak pun lagu tu lah tuan-tuan. Kekok sangat belajar kalau cikgu tak ada depan. Kalau cikgu ada depan ni mudah tak? Mudah boleh dengar, boleh jekoh, boleh laung, boleh hambak, boleh naik atas kursi, boleh naik atas meja. Tapi bila jauh lagu ni, kalau kita suruh anak-anak naik atas meja pun, suruh buat latihan pun dia boleh buat tak tahu je. Sebab itu dia perlukan satu latihan yang lagi baru, satu latihan yang boleh menarik minat, satu latihan yang boleh menarik perhatian anak-anak untuk bersama, untuk bersama dengan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah kita. Untuk sesi tahun 2021 bagi anak-anak tahun 3, seperti dijelaskan oleh GPK kanan saya ini, menceritakan tentang ada 2 subjek dini tambahan, subjek agama tambahan bagi pelajar tahun 3, iaitu bagi subjek tafsir dan juga subjek hadis. Okey, ada 2 subjek tambahan agama, iaitu subjek tafsir dan juga subjek hadis yang akan mula mereka belajar pada tahun 3, pada tahun ini. Okey, jadi cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustazah di sekolah ini sudah pun menyusun semua mana kata cara-cara untuk proses pengajaran ataupun pedagogi istilahnya, bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran walaupun dijalankan secara alamaya, tetapi pemahaman anak-anak insya-Allah sama seperti mereka belajar secara bersemuka, insya-Allah. Okey, hasil daripada sokongan dan idea daripada tuan-tuan dan puan-puan menjadikan kami ini berasa seronok. Kami semua guru-guru di sini berasa lagi nak mengajar kerana tanggungjawab dan juga sokongan dan juga dorongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berkenaan dengan pendaftaran, tidak dapat tidak, kita mesti wajib melakukan juga sesi pendaftaran untuk melicinkan pentadbiran pihak sekolah. Jadi fikir punya gimari, hasil duk brainstorming apa semua, maka kita putuskan untuk buat secara pandu laju sahaja. Secara pandu laju. Tuan-tuan mari ke sekolah, lalu checkpoint 1, lalu checkpoint 2, lalu checkpoint 3, lalu checkpoint 4, lalu checkpoint 5, pusing kata tubik balik rumah semula. Okey, serah buku. Bagi masalah buku teks, jikalaulah saya lebih suka menyarankan ibu bapa, kalaulah ada buku teks yang tidak mencukupi akibat daripada tercicir ataupun tuan-tuan rasa hendak bersedekah ke pihak sekolah pun amat dialu-alukan, saya lagi suka tuan-tuan ganti buku dengan buku.
Okey, mana kata contohnya bagi subjek KSSR tahun 2 ataupun tahun 3, buku teks ini ada dijual di kedai Syarikat Muda Osman SMO Bookstore ataupun kedai buku Banggo di Jetih. Okey, jadi senang kita tengok buku teks anak mana yang tak cukup, contohnya subjek bahasa Melayu, kita pergi Jetih beli terus. Itu lagilah saya lagi prefer perkara tersebut. Okey, saya lagi prefer untuk memudahkan urusan untuk proses penggantian buku teks itu untuk kita serahkan kepada pelajar yang seterusnya. Dan saya mengharapkan agar buku-buku teks semua berada dalam keadaan yang baik. Minta tolong jasa tuan-tuan dan puan-puan, saya mau buku teks, kok ada yang terkoyak ataupun dibalut dengan kemas. Kerana apa? Apa usaha yang kita buat pada buku teks itu juga akan menjadi amal jariah kita. Akan jadi amal jariah kita. Kita buat yang terbaik pada buku teks itu, anak orang lain pula guna, akan mengalir pahala kebaikan kepada kita. Jadi ini satu bentuk sedekah yang mudah yang kita boleh lakukan dengan niat kerana Allah Ta'ala. Okay? Sambil-sambil itu memudahkan juga urusan pihak pentadbiran sekolah dalam memastikan bekalan buku teks, buku tulis, kelengkapan anak-anak berada pada tahap yang terbaik. InsyaAllah. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mendoakan agar penyakit ini berlalu pergi. Allah Ta'ala angkat semula penyakit ini yang amat-amat memberi cabaran kepada diri kita, kepada kerjaya kita, kepada pendidikan anak-anak ini. Dan seterusnya, selepas ini, kita boleh, anak-anak boleh hadir semula ke sekolah. Boleh duduk di dalam kelas yang indah ini. Boleh bersama dengan kawan-kawan dia. Boleh menjalankan aktiviti co-curriculum. Boleh buat latihan rentah desa seperti biasa. Boleh main permainan memanah. Okay, kita sudah pun menerima 8 set alatan memanah daripada pihak jabatan yang kita tubuhkan secara rasmi kelab memanah tradisional peringkat Sri di Kota Putra. Mesti anak-anak mari tak sabar untuk merasai pengalaman memegang busur panah, memegang alat manah ni. Okay? Jadi dalam kesempatan itu sentiasalah kita memberi semangat, dorongan kepada anak-anak kita untuk mereka ini bersemangat untuk terus belajar. Jangan sampai hilang minat dia untuk belajar. Sebab duduk lama, duduk rumah, duduk tengok TV, duduk tengok YouTube, jadi malah dah nak belajar. Kita sebagai ibu bapa haruslah memainkan sama-sama, kita mainkan peranan untuk anak-anak ini bersemangat untuk mengikuti kelas secara alamaya. Benda kita dah lalui 60% pada tahun 2021 sesi pembelajaran dan juga pengajaran kita secara alamaya, dan tahun 2020 ini kita tak boleh nak jangka lagi. Kita dijangkakan lebih panjang lagi proses PDPR yang kita akan lalui bersama. Walaupun begitu, pendidikan anak-anak tetap kita kena utamakan. InsyaAllah tuan-tuan. Okay? Okay, jadi terima kasih sekali lagi di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan pihak sekolah pada hari ini. InsyaAllah kita akan buka sesi soal jawab. Jadi jikalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh terus type di bahagian chat di telefon tuan-tuan itu. InsyaAllah saya akan jawab mengikut portfolio masing-masing dari masa ke semasa. Okay, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha guru besar di atas ucapan itu tadi. Majlis seterusnya diteruskan dengan membuka ruang kepada ibu bapa untuk bertanya soalan. Ibu bapa bolehlah menaik pada ruangan komen yang tersedia. Okay, baik, soalan pertama daripada Puan Amirah berkenaan dengan yuran bulanan. Okey, seperti yang semua sedia maklum, kita Sri Kota Putra maupun Sri di seluruh negeri Terengganu ini tidak ada yuran komitmen bulanan. Kita tidak ada yuran komitmen bulanan, cuma yang ada hanyalah yuran makan sahaja. Okey, jadi bila anak tak datang sekolah, tidak ada yuran makan, maka tidak adalah yuran makan yang dikenakan setiap bulan itu. Okey, jadi bermula pada tahun ini pula kita sudah mula buat jumlah kutipan yuran makan itu berdasarkan jumlah hari anak-anak tuan-tuan dan puan-puan hadir ke sekolah.
Mana kata anak hadir baru bayar. Anak tidak hadir ataupun kalau berlaku cuti sekolah, tidak ada apa-apa charge yang dikenakan. Okay? Seperti yang sudah digazetkan, diselaraskan, semua seridi di negeri Terengganu 9 buah semuanya, setiap seorang pelajar bayarannya adalah sebanyak RM6 bagi 2 kali makan setiap hari. Okay? 2 kali makan setiap hari. Okay? Dan pada tahun 2021 ini, jika sekolah dibuka kembali pada tahun ini, mungkin lepas Raya Cina, saya rasa terdekat pun, bukan bayaran, sesi pembelajaran dan juga pengajaran adalah kembali normal seperti sebelumnya. Kalau sebelum ini bermula jam 8 pagi hingga 1.30 tengah hari, tetapi bermula tahun 2021, jika sekolah dibuka, anak-anak akan bermula jam 8 pagi hingga pukul 4 petang seperti biasa. Okey. Okey, tentang berkenaan list buku teks ada, nanti guru kelas akan post di dalam grup masing-masing sekejap sahaja lagi. Okey, ada soalan lain yang tak jelas? Ada sebarang soalan, kita buka lebih kurang 5 minit, tuan-tuan. Okey, insya-Allah dari segi latihan kita akan tambah, kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Kedai buku yang menjual buku teks subjek agama tiada di SMU atau Bonggol. Okey, untuk berkenaan subjek agama memang tidak dijual di SMU ataupun Bonggol kerana itu adalah subjek agama negeri Terengganu sahaja. Tidak ada di negeri-negeri lain. Bagi contohnya buku teks agama, jikalau tidak perlu membayar ganti rugi. Sila maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Nanti guru kelas akan bagi checklist terutamanya berkenaan dengan buku teks agama berserta dengan harga. Okey, no account untuk bayaran yuran. Okey, baik. Untuk bayaran yuran pendaftaran bagi tahun 2 dan 3, insya-Allah kita akan hantar link website. Jadi di website itu tuan-tuan boleh bayar secara online, mana kata sistem pembayaran dia sama juga seperti sistem pembayaran di Shopee, belian di Shopee ataupun di belian mana-mana website yang menggunakan platform Bilpis ataupun OnPay ataupun Tayyip Pay. Okay, mana kata tekan tu, terus keluar amount dia, terus akan didirect kepada bank yang tuan-tuan guna. Setelah buat pembayaran, akan terus masuk semula ke website itu sebagai pengesahan ataupun konsep dia kita panggil FPX system. Okey, pakaian sukan, dia minta scroll tak nampak dah. Di bawah. Bawah pakaian sukan. Okey, untuk pakaian sukan, pakaian sukan kita masih lagi menggunakan pakaian sukan yang sedia ada. Tetapi bermula pada tahun 2021, pihak sekolah telah menetapkan untuk menggunakan kualiti baju yang lagi baik. Makna kata kita menggunakan sublimation print baju tersebut. Jadi pilihan kepada mak ayah kok mana yang hendak menempuh yang bersih baharu ini boleh nyatakan di dalam website tersebut nanti ataupun maklumkan kepada guru kelas masing-masing nak baju baru. Okey, nak 2 lar ke 3 lar ke boleh maklum kepada guru kelas masing-masing. Okey. Ya, baju sukan boleh booking. Boleh booking seperti biasa. Okay, daripada Cik Nakib Ikhwan, kalau cikgu nak bagi latihan, kalau boleh bahan bercetak itu sediakan dah ambil di Pondok Gad sebab saya ada masalah untuk print di rumah. Okey. Untuk bahan cetakan untuk tahun ini, saya galakkan, bukan galakkan, kok mana pun akan ada juga sesi latihan menulis anak-anak kerana kita perlu terapkan juga kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis anak-anak perlu terapkan. Namun bagi latihan fizikal, kita dah berbincang kita akan lebih kepada alam maya sama ada menggunakan platform Google Form, Quizy, Kahoot, Edpuzzle, yang benda itu anak-anak akan jawab terus selepas selesai sesi PDPR bersama dengan cikgu-cikgu. Okey, jadi mak ayah tak perlu print handout tersebut untuk disimpan.
Okey, itu yang kita telah gazetkan pada tahun ini. Cumanya kalau ada latihan menulis itu, anak-anak akan menulis di dalam buku latihan masing-masing sahaja mengikut tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Okey? Okey. Ya, untuk dokumen untuk tahun 2023 sebab semuanya alhamdulillah lengkap. Jadi yang melibatkan tahun 1 sahaja banyak dokumen. Jadi untuk tahun 2023 perlu serahan gambar sahaja 2 keping di checkpoint. Di belakang gambar itu minta tolong tulis nama anak dan juga kelas untuk proses kita buat QR ataupun name tag anak-anak tersebut. Okey, ada soalan lain? Okay, suasana ataupun checkpoint itu nanti GPKM kita akan hantar flow dia, nombor-nombor checkpoint berserta dengan keperluan di checkpoint tersebut berserta dengan giliran tuan-tuan dan puan perlu hadir. Okay, jadi saya minta maaf kerana agak terburu-buru. Tahun 3 kena buat esok terus kerana kita nak mengelakkan kesesakan. Seperti yang tuan-tuan tahu, tempat kita ni sepik. Kita takut crowded, jadi takut ada masalah nanti. Okay, jadi kita terpaksa buat on the spot kerana pengumuman Menteri Kanan Pendidikan pun secara agak mengejut juga. Okay. Nanti kita akan post lakaran checkpoint. Okay, gambar itu kira tak sekali dalam yuran, dalam satu form satu boleh jagaan. Boleh, tidak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kalau nak kepilkan terus bukti pembayaran sekali dengan gambar pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena maklum awal-awal pada checkpoint tersebut lah. Dan pergi ke checkpoint 3 untuk ambil resip sahaja. Okay, untuk ambil resip. Okey, nanti Cik Zaidi boleh berhubung dengan GPK HEM kita lah. Okey, nanti berhubung dengan GPK HEM kita. Okey, ada soalan lain? Alhamdulillah respon daripada mak ayah tahun 23 alhamdulillah. Okey. Bila ya tarikh ya pendaftaran? Okey, link untuk tarikh pendaftaran tahun 2 adalah pada hari Rabu ni. Esok hari Selasa 19 hari bulan bagi tahun 3. Tahun 2 adalah pada 20 hari bulan dan tahun 1 2021 adalah pada 21 hari bulan. Okey. Nanti detail dia nanti akan di-post semula dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi harap mak ayah akan alert lah dan kita pun akan post semula di dalam grup info, grup umum semua ada tu sebagai panduan dan juga pemudah cara kepada mak ayah sekalian. Okay, jadi kita kena selesaikan juga sebab kita takut PKPB ni dia tarik panjang lagi. Jadi keperluan guru-guru nak mengajar tu nak kena ada handout dari segi buku teks itu untuk anak-anak senang rujuk apa yang diajar oleh guru kita. Okey. Untuk tempahan nama boleh cek semula. Boleh, tak ada masalah. Nanti boleh cek dengan guru kelas masing-masing. Sebarang pertanyaan selepas ni pun tuan-tuan boleh tanya dalam grup kelas. InsyaAllah guru kelas kita akan respon. Dan juga ambil checklist berkenaan dengan tagging nama, lencana. Dan juga kita pada tahun ini kita ada satu benda baru. Kita akan buat kopiah berlogo 3D. Okay, kopiah berlogo 3D Kota Putra dengan harga lebih kurang RM20 bagi satu. Okay, jadi kalau mak ayah yang berminat untuk dapatkan kopiah tersebut, diwajibkan. Okay, diwajibkan untuk semua mak ayah untuk dapatkan kopiah tersebut. Kita dah include sekali dalam jumlah yuran sekolah, tak lebih 200 kan? Lebih sikit, 200 sikit lah. 200 sikit. RM200, RM3, RM200, RM4 gitu sahaja untuk yuran bagi tahun 2 dan juga tahun 3 sepanjang tahun. Okay, guru kelas tahun 3 Umar nanti kita akan maklumkan selepas ini insya-Allah. Kopiah untuk ayah.
Boleh, tak ada masalah. Kalau ada mak ayah yang berminat juga untuk dapatkan kopiah 3D, boleh dialu-alukan. Maklum saja kepada guru kelas masing-masing. Okay? Sebab kita boleh tepos sekali. Tepos sekali untuk guru-guru lelaki di sini ni pun diwajibkan untuk beli kopiah tu juga. Nak suruh sama dapat sebagai identiti. Okay, soalan pada Cik Fakri, kalaulah mak ayah ada kekangan masa untuk menghantar dokumen, ada juga mengambil buku teks, boleh, kita fleksibel. Cuma tolong maklum awal kepada guru kelas. Tolong maklum awal kepada guru kelas, pembayaran mungkin boleh dibuat secara online dan serahan dokumen serta nak mengambil bahan-bahan buku dan juga latihan anak-anak boleh ambil sebelum kelas PDP Art bermula pada hari Ahad minggu depan. Okey. Okey, kalau boleh maklum kepada guru kelas nak datang ambil lewat jam berapa, boleh pick up di pejabat kita lah, bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Okey. Ada soalan lain? Saya harap semuanya jelas. Okey, harga sama ke dewasa piah? Mahal sikit je. Piah dewasa RM25. Mahal sikit je. Bak saiz dia besar kan? Okey, ada apa-apa soalan lagi tuan-tuan? Saya harap jelas untuk proses pendaftaran bagi tahun 2020. Biasanya anak-anak duk hadap Zoom, hari ni mak ayah pula hadap Zoom. Lagu ni lah pengalaman, merasa kadang-kadang seronok. Tak lama-lama pun dia rasa dia rasa cemuh juga, tapi itulah kita kena seli-seli dengan aktiviti-aktiviti berbentuk permainan untuk menarik minat anak-anak. Okey. Ada apa-apa soalan lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, saya kira tidak ada dah. Saya harap yang diterangkan daripada hari ini jelas semua. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan kami semua. Moga-moga pada tahun 2021 ini kita lagi maju dalam proses memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Okay. Bayaran kopiah untuk ayuh asing. Ayuh asing. Okay. Ayuh asing nanti serah kepada guru kelas. Okay. Ala kulli hal, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dalam grup kelas masing-masing. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan pihak sekolah pada hari ini. Moga-moga apa yang kita buat dikira sebagai satu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah ada buat rekod, nanti kita post dalam Facebook. Kita rekod dah rakaman untuk hari ini. Okey. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.